Okey, modul 8 lah. Yang ni adalah antara tajuk yang banyak bilangannya sepanjang 10 tahun soalan SPM. So, modul 8 tingkatan 4 ni adalah tajuk yang sangat penting juga. Okey, nombor 1. Bahagian manakah gaji belum bayar? A lah, liability semasa. Ni soalan senang lah. Wajib betul semua orang. Saya cakap nak adjust sikit. Okey, ni soalan pelarasan. Pada akhir tempoh perakaunan, komisen masih belum dibayar 1,200. Okay, dia minta kamu pilih catatan pelarasan yang betul. Komisen belum dibayar. Maksudnya komisen ni komisen yang bersifat belanja. Tapi yang ni ingat, keyword dia belum bayar ni adalah liability. Nah, keyword belum dibayar adalah liability. Liability bertambah. Kalau L tambah, kita catat di sebelah kredit. So, tengok nama akaun dia bagi. Soalan C dengan soalan D memang salah sebab nama ledger tak betul. Komisen belum terperoleh. Yang ada perkataan belum bayar hanyalah jawapan A dan jawapan B. Yang betul adalah A lah. Yang pertama sekali faham balik yang ni kredit ni. Kan komisen belum bayar ni kredit. Rekod di sebelah kredit. Kalau yang ni belanja kita kena tambah. So, akaun komisen kita debit. Komisen belum bayar kita kreditkan sebab dia liability. So, jawapan dia adalah A. Okay, ni pula soalan 3. Ni kena buat pengiraan pelarasan. Bab 8 ni memang susah lah. So, sebab tu kita bincang sikit dululah. Nanti kita akan ambil satu masa yang khas. Kalau kita nak sambung ni, kita habis modul 8, kita bincang betul-betul. Okay, insurans setahun. Tempoh perakaunan berakhir 31 Disember 2007. Insurans mula pada 1 April 2007. Dia tanya insurans yang masuk dalam PKK. Nah, ni insurans dalam PKK. So, macam cikgu pernah ajak, kita lebih mudah kita draw garis masa lah nak tengok. Insurans mula 1 April 2007. Jadi bila dia tamat, kalau kamu kira setahun, dia akan tamat pada bulan Mac lah. Dia akan tamat pada 31 Mac 2008. Tarikh soalan habis pada 31 Disember 2007. Dia tanya PKK. Yang tahun semasa, yang ni yang cikgu duduk lorek tu, tahun semasa. Jadi masuk akaun untung rugi. Kamu nak kira belanja. Tapi dia tanya adalah yang PKK. Yang PKK ni maksudnya yang prabayar. Yang ada di lepas tarikh tempoh perakaunan semasa. So, berapa bulan? Januari, Februari, Mac. Yang ni prabayar 3 bulan. Jadi kamu ambil 1,800 kali 3/12. Dapat jawapan dia adalah insurans prabayar 450. Nah, yang macam kamu buat soalan penyertaan kewangan lah. Cuma dia tanya ni PKK. Kalau kata soalan yang sama, dia tanya apakah insurans dalam akaun untung rugi, kamu ambil yang bahagian belanja lah. Kalau belanja ni berapa bulan? 9 bulan. Kalau dia tanya akaun untung rugi, ambil 1,800 kali 9/12. Disebabkan dia tanya PKK, kita ambil yang prabayar kat belakang tu. Okay, itu soalan nombor 3. Kita ambil satu piece lagi cukup kot lah. Okay, soalan nombor 4. Berapakah sewa belum bayar? Okay, dia tanya berapakah sewa belum bayar? Yang ni kalau boleh, awak bina balik akaun sewa. Bina balik akaun sewa. Oh, saya ingat pula lain. Kan macam cikgu ajak buat ledger kecil tu. Yang pertama sekali ni, sewa belum bayar. Dia adalah liability. So, L berada di sebelah kredit. Okay, kita buat pelarasan akaun sewa. Okay, bayaran sewa 7,600. Yang ni adalah yang kita bayar. Guna tunai kita. So, yang ni adalah catatan di sebelah debit. Belanja bertambah 7,600. Yang ni yang butiran bank tu. Yang dia bagi ni, sewa tahunan ni adalah sewa yang sebenar. Yang sebenarnya akaun dah butiran akaun untung rugi. Dia duduk di sini ni.
akaun untung rugi 7,200. Kalau kita buat selalu yang tu angka imbang, tapi ini dia bagi. Jadi kamu diminta untuk mengira apakah angka yang ada sebagai angka pengimbang kat situ yang cikgu buat bulatan dulu. So, tambahlah. 1,200 tambah 7,200 dapat 8,400. 8,400 tolak dengan 7,600 kamu akan dapat RM800. Nah, so yang ni kena bina semula. Akaun sewa lah kalau boleh lah sebaik-baiknya. Isi balik macam kita belajar buat teknologi kecil tu. Okey, ni soalan 5 pula. Soalan senang. Rumus yang ada nilai scrap tu. So, jawapan dia D lah. Kos asal tolak nilai scrap bahagi dengan usia guna. Okey, soalan 6 dan soalan 7. Dua yang last lah. Pemilik Pelangi Johari membeli insurans. Okey, beli insurans 1 Jun. Premium 840 setahun. Nah, ini pun macam soalan yang tadi ni. Okay, better kamu buat garis masa. Okay, 1 Jun 2009. Maksud dia akan tamat bila? Jun, maksudnya dia akan tamat pada 31 Mei lah. 2010. Kan? Dia akan tamat pada 31 Mei. Soalan dia kata tempoh perkawanan berakhir pada 31 Disember. Katakan duduk tani lah. 31 Disember 2009. Okay, ni tarikh mula insurans. Yang ni tarikh insurans tamat ke ujung. Dia tanya yang manakah menerangkan pernyataan di atas. So ni kamu kena kira semualah untuk kamu pilih jawapan mana yang betul. Okey, yang berada dalam tempoh semasa Cikgu Lorek. Cikgu Lorek ni tempoh semasa. Jun sampai Disember berapa bulan? Ini kita ada 7 bulan. Yang luar tempoh, yang ni yang prabayar. Yang prabayar kita ada 5 bulan. So, kamu ambil kalkulator, kamu cuba tekan tengok. Yang belanja berapa ringgit? 840 kali 7 per 12. Yang ni kalau kita nak kira lah. 840 kali 7 per 12. Yang ni kamu akan dapat 490. Okay, yang belakang dapat berapa? 840 kali 5 bahagi 12. Yang ni kalau nak kira, 840 kali 5 per 12 kamu akan dapat 350. Jadi ayat mana betul? Prabayar 350, jawapan dia adalah D. Okey, yang lain semua salah. Okey, itu soalan nombor 6. Yalah, nanti kamu tengok balik rakaman ni, kamu cuba fahamkan balik. Rakaman hari tu pun saya tak letak ni, saya akan combine sekali lah yang hari tu dengan yang malam ni. Okay, last question for tonight. Aiman ingin melupuskan aset di bawah. Okay, lupuskan aset di bawah. Tengok, harga jualan 38,000, nilai buku 35,000. Okay, ni kena ingat balik apa dia punya rumus pelupusan. Okay, untung pelupusan ataupun rugi pelupusan ni kamu tengok ingat balik formula dah. Kamu kena ambil harga jualan kena tolak dengan nilai buku. Kalau harga jualan lebih besar, kan kalau kata harga jualan besar daripada nilai buku, kita dapat untung. Kalau harga jualan kecil pada nilai buku, kita dapat rugi. Okey, ni untung ke rugi? Tengok, harga jualan 38. Nilai buku 35. So, kita akan dapat untung. Dan kita akan dapat untung. So, jawapannya A lah. Untung bersih meningkat. Dan aset berkurang sebab apa? Kita jual aset tersebut. Okey, nombor 7 jawapannya A. Okey, nah kita sambung dengan modul 8. Hari itu kita berhenti soalan 7. So, hari ini kita sambung dengan soalan 8. Soalan 8 ni dia bagi kat kamu akaun sewa diterima dan dia minta kamu pilih butiran P dan Q yang sesuai. Okey, ini nak faham ledger ni, pertama sekali fahamkan sewa diterima ni adalah akaun hasil. Okay, sewa diterima ni adalah akaun hasil. So, kita dah belajar Abang Leh
hasil bertambah di sebelah kredit. Jadi Q ni kalau tengok butiran yang sesuai adalah butiran bank lah. Kalau kita dah belajar, kalau kita buat cerita bergu, contohlah debit bank, kredit sewa. Jadi yang ni lah, butiran yang ni lah, kredit sewa ni lah sebelah kredit, dia punya catatan adalah bank. Okay, yang tu catatan menerima wang sewaan. Okay, kemudian awak tengok pula butiran P yang ditanya lagi satu. Tapi sebelum tu kita tengok butiran yang ditulis baki HB dengan baki BB ni. Yang ni sebenarnya adalah pelarasan. Jadi kaedah lama bila dia guna kaedah baki HB baki BB ni kaedah lama. Sebenarnya kat sini adalah sewa belum terperoleh. Sebab dia akan bawa ke bawah mai sebelah kredit. Jadi yang ni adalah liability. Nah, sewa belum terperoleh. Ni adalah liability, dia berbaki kredit. Okay, yang ni adalah yang bagi HB bagi B tu sebenarnya adalah catatan pelarasan. Jadi P ni adalah butiran untung rugi, iaitu sewa yang diterima yang sebenar. Jadi jawapan dia adalah D. Kena tu soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 9 dia tanya berapakah jumlah alat tulis dicatat dalam akaun rugi. Okay, dia bagi urus niaga. Ini senang sajalah. Yang Januari 6 beli alat tulis. Maksudnya nilai alat tulis bertambahlah. Okey, kemudian kita beli lagi sekali secara kredit, tapi keyword dia beli, maksudnya alat tulis kita masih makin bertambahlah. Kemudian kita tengok yang di bawah ni yang belum digunakan. Ni pelarasan lah. Jadi kita dah faham konsep, kalau alat tulis yang belum digunakan, kita kena tolak. Sebab kita nak kira belanja sebenar. Jadi kalau ikutkan 500 tambah 600, tolak dengan 200 lah nak dapatkan belanja alat tulis. Jadi jawapan dia adalah 900. Okay, soalan berikutnya ni soalan senang. Dia bagi komponen dengan butiran. Jadi awak tengok, dia kena matching lah. Yang A, aset semasa sebagai dia punya komponen. Jadi kita tengok daripada senarai ni apa yang salah. Okay, kadar barang belum bayar salah lah. Yang ni adalah liability semasa. Sewa belum terima, betul, aset. Jawapan B, dia bagi P ni liability semasa. Di kadar bayaran prabayar ni, yang ni aset semasa. Sewa belum terima adalah aset semasa. Yang jawapan C, dia bagi komponen aset semasa. Yang ni betul lah dua-dua. Jawapannya C. Komersial berbayar aset, komersial belum terima adalah aset. Kemudian apa ni, liability semasa. Yang ni yang betul komersial belum terperoleh. Yang salah adalah aset semasa lah komersial berbayar tu. Okey, kemudian soalan nombor 11. Yang ni mengira susut nilai kaedah gaya lurus yang ada nilai scrap tu. Nah, dia punya keywords ni nilai scrap. Dia rumus dia cos tolak dengan nilai scrap bahagi dengan usia guna. Jadi kita ambil 56,000 tolak 7,000 kamu bahagi dengan 10. So dapat jawapan dia A. Ya. Yang ni rumus garis lurus yang ada nilai scrap. Okey, soalan nombor 12. Berapakah insurans prabayar? Okay, berapakah insurans prabayar? Okey, ni dia bagi tanda-tanda, so kita buat garis masa lah, senang nak bagi nampak. Insurans premium start pada 1 Mei. Yang 1 Mei ni start untuk setahun sehingga 30 April. Okay, tahun soalan berakhir pada 31 Disember. So 31 Disember katakan duduk dalam ni lah. 31 Disember. April ni dah masuk 2012. Yang ni 2011. Yang Disember pun 2011. Dia tanya berapakah insurans prabayar. Jadi bila sebut prabayar ni maksudnya yang belakang lah. Kamu kena kira yang belakang. Jadi yang belakang ni berapa bulan? Januari, Februari, Mac, April. So prabayar sebanyak 4 bulan. Jadi ambil nombor lah 3,600 kali 4/12. So kamu dapat jawapan dia adalah C. Kerana yang tu soalan nombor 12 macam nak buat pelarasan soalan menyediakan tunggal juga lah. Cuma ni soalan objektif. So buat cara yang sama saja.
Okey, yang ni pula soalan peruntukan hutang ragu. Okey, dia ada baki ABT 4,000, PHR yang lama ada 200, kemudian dia kata 2%. Okey, apakah kesan terhadap hasil ataupun belanja? Jadi yang ni kamu kena kira PHR baru dululah. So kita kira dia punya PHR baru. Macam biasalah kamu ambil apa? Peratus yang dia bagi 2%, kamu kali dengan akaun belum terima kali dengan 4,000. Yang ni kamu akan dapat PHR baru dia adalah RM80. Okay, ni yang baru. So yang baru kena compare dengan yang lama. Yang baru kecil. Kan? Jadi yang baru lebih kecil. Baru kecil daripada yang lama, maka kamu akan dapat hasil lah sebab berlaku pengurangan. Jadi tolaklah 200 tolak 80, jadi kamu dapat hasil sebanyak RM120. Okey, itu soalan nombor 13. Jadi sebenarnya pun sama macam soalan mereka tunggal lah, cuma kamu buat dalam bentuk soalan objektif. Siapa yang boleh buat dalam soalan panjang, soalan ni patutnya kamu boleh jawab lah. Okey, soalan 14. Yang manakah debit dalam akaun untung rugi? Bermaksud kamu kena cari butiran belanja. Kan dalam akaun untung rugi, kalau kita buat format T lah. Kan ni kata akaun untung rugi. Persamaan perakaunan lah. Yang sebelah debit belanja, sebelah kredit adalah hasil. Jadi carilah yang mana belanja. Sud nilai belanja. Hutang lapuk belanja. Hutang lapuk terpulih hasil. Diskaun diterima hasil. Jadi jawapan dia adalah A lah. Dia nak yang sebelah debit, pilih yang belanja. Okey, soalan nombor 15 pula. Okey, ni pun macam soalan yang sebelum ni. Soalan nombor 13 agak lebih kurang lah kan. 8,000 ABT, PHR lama ada 240, hutang ragu 2%. Okay, dia tanya ni tengok keyword dia. Berapakah hutang ragu dalam akaun untung rugi? So macam tadi lah kena tengok yang baru tolak dengan yang lama. Dikira yang baru dulu lah. PHR yang baru. Kita ambil 2% kali dengan 8,000. Dapat 160. Okay, macam tadi jugalah. Okay, yang baru compare dengan yang lama. So, 240 tolak 160. Kita dapat beza dia adalah RM80. Cuma yang ni dia cuma minta amount sahaja. Jadi dia tak tanya kat kamu sama ada belanja ataupun hasil. So, kamu pilih nombor RM80 tu betul lah. Kalau kata soalan ni yang macam tadi, kalau kata dia bagi hasil ataupun belanja, maka yang ni adalah hasil lah. Sebab yang baru lebih kecil daripada yang lama. Ni cuma dia minta angka sahaja. Inilah tu soalan nombor 15. Okey, berikutnya soalan nombor 16. Pasangan yang betul, okey, jawapannya A lah. Yang ni betul aset, yang ni betul liability. Okey, kalau tengok jawapan B, yang mana salah? Belanja belum bayar adalah liability, belanja prabayar adalah aset. Hasil belum terperoleh liability, belanja prabayar aset. Belanja belum bayar liability, hasil belum terima adalah aset. Jadi yang betul adalah A. Okey, ni soalan lagi satu, lembaran kerja. Ini kali kedua kamu tengok soalan yang ada lembaran kerja. Dia tanya yang manakah yang betul bagi jualan dan tunai. Okey, ini sebenarnya senang saja. Okey, jualan kamu tengok dia mengeduga memang jualan ni berbaki kredit. So tengok dia punya pelarasan. Kredit bertemu kredit. Kalau kredit bertemu kredit kamu nak kena tambahlah. Kan akaun asal kredit, pelarasan dia pun kredit. So kredit kamu kena tambah. Maka jualan akan dapat 28620, masih lagi berbaki kredit lah. Sebab dua-dua kredit, baki pun mesti kredit yang last kali tu. Kemudian yang tunai tengok juga. Tunai pun samalah, tunai memang aset, memang dia baki debit. So debit, pelarasan pun debit. Jadi kena tambah jugalah. So yang ni kamu akan dapat 2475 pun masih lagi baki debit lah. Jadi jawapannya adalah A lah. Okay, 28620 dengan 2475. Okay, yang tu soalan nombor 17. Pelarasan yang biasa saja lah. Kamu tengok kolom mana, dia bertemu pelarasan di sebelah mana. Okay, katakanlah soalan ni, dia bagi jualan tu kredit kan.
Tapi dalam laju pelarasan, angka pelarasan tu berada di sebelah debit. Maksud yang kredit kena tolak yang debit sebab dia duk tak sama kolom. Yang kalau kredit tambah. Kalau kita kredit debit, kamu kena tolakkan. Nah, itu cara buat soalan yang macam ni lah. Kalau kita naik alternatif yang lain. Okey, soalan nombor 18. Pasangan mana yang betul? D lah. Komersial belum terima. Yang ini adalah aset. So, aset betul baki debit. Okey, jawapan A. Inventory alat tulis sepatutnya berbaki debit. Insurans prabayar adalah aset sepatutnya berbaki debit. Angkutan keluar belum bayar, dia adalah liability, sepatutnya dia berbaki sebelah kredit. Itu soalan nombor 18. Soalan nombor 19, pilih padanan yang betul. Jawapan dia adalah A, 1 dan 2. Sewa belum terima, aset betul. Kalau barang belum bayar, liability. Komersial belum diperoleh, dia adalah sebenarnya liability. Insurans berbayar, dia adalah aset semasa. Okey, itu soalan nombor 19, arah serendah. Patutnya semua orang betul. Okay, soalan nombor 20. Yang ni soalan rugi ataupun untung pelupusan. Jarang-jarang kamu buat. Jadi cikgu ajak lagi sekali. Rumus untuk mengira untung atau rugi pelupusan. Kamu kena tengok dua benda. Harga jualan aset tu. Kamu kena compare dengan nilai buku. Okay, nak dapat nilai buku macam mana? Macam nak buat formula susut nilai lah. Nilai buku tu adalah sebenarnya kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Jadi kamu kena tahu 2-3 benda lah sebenarnya. Kamu kena tahu harga jualan dia berapa. Kamu nak kena tahu kos dia berapa. Kamu nak kena tahu dia punya S&T. Okay, harga dia bagi. Ini dia bagi kan 25,500. Harga dia bagi 25,500. Okay, itu harga. Okay, sekarang ni kamu tengok. Apa ni? Susut nilai terkumpul yang ada, dia bagi sini 6,000 kan. So, kita masukkanlah formula lah. Harga kita kena tolak dengan nilai buku. So, 2 saat cikgu ubah sikit ke bawah sikit. Rapat sangat dengan atas tu. 25,500 kita tolak dengan nilai buku. So, kos dia bagi 30,000. Dan S&T dia bagi situ 6,000 dah lah. So, isi je lah. So, kamu akan dapat 25,500 tolak dengan 30 tolak 6 dapat 24,000. Jadi, tengok harga jualan. Okay, harga jualan lebih besar. Harga lebih besar daripada nilai buku. Bermaksud, kamu akan dapat keuntungan. Okay, tolaklah 25,500 tolak dengan 24,000. Kamu dapat jawapan dia untung pelupusan 1,500 lah. Okay, 1,500. Nah, harga jualan lebih besar daripada nilai buku. Okay, itu soalan nombor 20, pelupusan aset bukan semasa. Okay, soalan nombor 21, soalan senang sangat. Yang manakah aset? Jawapan dia adalah C lah. Insurans prabayar. A adalah liability, kalau janji adalah liability, kalau belum bayar adalah liability. Okay, soalan nombor 22. Lagi sekali soalan pelupusan. Okay, yang ni dia bagi dah angka-angka tu cuma dalam bentuk ledger. So, faham ke konsep? Bila akaun pelupusan, konsep dia adalah kita nak mengira apa? Tujuan kita sediakan akaun pelupusan ni untuk kita mengira untung ataupun rugi ketika melupuskan aset bukan semasa. Jadi bila main untung rugi, dua benda lah kamu kena ingat. Di sebelah debit kita faham dia sebagai belanja. Di sebelah kredit kamu faham dia tu sebagai hasil. So kamu tengok sebelah mana besar? Okeylah, kita tengok belanja dengan hasil. So yang sebelah kredit ni 700 tambah 3,550 dapat berapa? Kamu dapat hasil 4,250. Kan sebelah belanja kamu ada dia punya aset dah. Sini kamu ada 3,500. So tengok belanja 3,500. Hasil 4,250. Maksudnya hasil lebih besar. Kan yang di sini nampak. Hasil lebih besar maka yang ni kita dapat untung. Jadi jawapan dia adalah D lah. X ni adalah untung pelupusan. Sebab hasil lebih besar daripada sebelah belanja. Okey, itu soalan nombor 22.
Soalan nombor 23. Yang ni pun senang sahaja, nak buat selalu dah. Ni guna rumus apa? Awal tambah beli tolak akhir. Sangat senang. Awal positif, beli positif, akhir negatif. So 350 tambah 430 tolak 210. Dapat jawapan dia adalah D. Okey, itu soalan nombor 23. Okay, next. Soalan nombor 24. Oh, yang ni soalan apa aplikasi yang ni. Okey, tengok ni dalam cerita ni. Maklumat Tan Sarah Yellow ni tahun berakhir 30 Jun. Okey, 30 Jun 2014. Okay, Tan kita jual kat dia Januari 2014, jualan 850. Sarah jual kat dia, kalau tengok semua 2014. Cuma yang penting kan tengok dia punya bulan tu. Yang ni Januari, ni bulan Mei, ni bulan Jun. Okay, dasar perniagaan menetapkan tempoh kredit sebulan. Tempoh mereka kena bayar oleh hutang sebenarnya sebulan sahaja. Okay, sehingga tarikh menutup akaun, Encik Johari gagal. Okay, gagal menghubungi Tan. Sarah dia janji akan bayar pada bulan Julai. Okay, walaupun dah terlajak bulan Mei, kalau ikutkan dia patut bayar bulan Jun. Tapi sebab dia dah berjaya dihubungi, dia kata janji. So janji nak bayar bulan Julai. Kemudian yang Yellow ni dia punya urus niaga baru berlaku saja bulan Jun. Jadi tidak lagi melebihi tempoh kredit sebulan. Jadi soalan tanya, berapakah hutang lapuk? Jadi yang tak dapat dikesan adalah yang Tan lah. So jawapannya adalah B, 850. Sarah tak kira sebab dia janji bayar. Yang Yellow sebab baru berlaku tak sampai lagi sebulan dia punya tempoh hutang tu. Okay, itu soalan nombor 24. Soalan nombor 25, modal kerja. Okay, ni senang lah. Set semasa tolak, dia beli semasa. Cuma maklumat dia semua yang ada item pelarasan. ABT, asset, plus. Ekor belum bayar, liability, minus. Insurans prabayar, asset, plus. Sewa belum terima, asset, plus. Gaji belum bayar, liability, minus. Okay, tekan kalkulator lah, tutang-tutang, tambah tolak dulu, dapat jawapan adalah C. Okay, soalan berikutnya, nombor 26. Dia tanya untung bersih. So, rumus untung bersih, macam soalan, macam format PK lah. Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Okay, ni ada pelarasan. Okay, kadar bayaran, yang ni istilah lama. Kadar bayaran terdahulu. Okay, kalau bahasa baru, apa dia? Kalau bahasa yang kamu belajar hari ni, kadar bayaran terdahulu tu agak-agak kamu istilah yang mana satu? Ni kadar bayaran tu belanja. Sama ada belanja prabayar ataupun belanja belum bayar. Agak-agak kamu yang mana satu ni? Kadar bayaran terdahulu ni. Dia adalah kadar bayaran prabayar. Ya, dia ada kadar bayaran prabayar. Ini nama lama terdahulu. Sebab faham maksud prabayar, kita bayar terdahululah, bayar awal. Okay, ini untung kasar tambah hasil tak belanja. Okay, untung kasar positif. Untung hasil lah kan. Faedah atas pinjaman adalah belanja. Yang ini belanja. Untung is hasil. Kemudian sewa diterima, hasil. Yang ini positif. Kadar bayaran, yang ni kena buat pelarasan lah. Kadar bayaran ni kena buat pelarasan. Bila prabayar, kita kena tolak 720, kamu tolak dengan 180. Maka kadar bayaran kamu akan dapat 540. So, kamu akan guna angka 540 lah untuk membuat jawapan ni. Yang ni kamu akan tolak lah. So, di segi jalan kira, 3575 tolak 1100 tambah 800 tolak dengan 540. So, dapat jawapan dia adalah B. Itu mengira untung bersih yang ada sedikit pelarasan. Cuma istilah ni terdahulu ni faham dia sebagai prabayar. Okay, soalan berikutnya. Catatan manakah yang betul untuk merekod insurans prabayar?
Okay, insurans prabayar sebanyak 280 dalam penyerta kedudukan kewangan. Okay, prabayar ni adalah aset semasa. So jawapannya A lah. Jawapan B salah sebab dia letak sini aset bukan semasa, istilah bukan salah. Yang ni memang lagi salah lah, dia letak di bawah liability. Okey, ni soalan untung pelupusan aset bukan semasa lagi lah. Dia tanya apakah kesilapan? Okey, ni kos. Macam tadi lah, ni belanja, yang ni hasil. Okay, yang cikgu buat bintang ni sebenarnya itu adalah angka imbang lah. Untung atas pelupusan tu sebenarnya itu angka imbang. So tengok belanja 10,000. Okay. Hasil yang kalau ikutkan hasil patutnya kamu ambil inilah dua lah. SNT dengan bank dulu kan. Ni kamu patut dapat hasil 6420. Okay. Hasil kredit. Kredit lebih besar daripada debit. Jadi maksudnya sebenarnya untung ni sepatutnya berada di sebelah debit lah macam tadi. Patutnya untung ni ada kat sini. Jadi yang salah adalah butiran untung lah. Butiran bank ni betul berada di situ. SNT ni butiran je betul memang patut kat situ. Mesin ni pun memang patut di sebelah debit. So yang salah adalah kedudukan angka imbang. Okey, soalan tu soalan nombor 28. Soalan nombor 29. Apakah yang memberi kesan ke atas untung bersih? Okey, kesan ke atas untung bersih ni dua benda ialah hasil dan juga belanja. So kamu carilah jawapan yang mana hasil, yang mana belanja. Bermaksud kamu tengoklah yang mana ada nama-nama yang aset atau liability salah lah. Disewa belum bayar, yang ni adalah liability. So tidak ada kena-mengena. Insurans prabayar. Prabayar tu adalah aset, jadi tidak ada kena-mengena. Jadi yang ni belanja, yang aku tak keluar tu belanja. Komisen diterima adalah hasil. Jadi jawapannya adalah B lah, 1 dan 4. Okay, soalan nombor 30. Ini lagi sekali soalan yang mirip-mirip yang awal-awal tadi. ABT 50,000. PHR lama ada 1,300. Kemudian waktu buat mengeluga ada lagi seorang muflis. Ada 2,000 hutang lapuk. Jadi ingatlah bila ada hutang lapuk dan hutang ragu, yang ni hutang lapuk kena buat terlebih dahulu. Pelarasan hutang ragu ni jatuh nombor 2. Nah, pelarasan hutang ragu jatuh nombor 2. Jadi mula-mula kamu nak kena kira ABT yang baru. So ABT yang baru ambil 50,000. Kamu tolak dulu dengan 2,000. So dapat ABT bersih adalah sebanyak 48,000. Okay, ini ABT bersih setelah kamu tolak hutang lapuk yang dalam maklumat tambahan. Lepas tu baru kamu kena kira dia punya PHR. So PHR kita ambil 2%, kita akan darab dengan ABT yang 48,000. Nah yang baru tu. So kita akan dapat sini dia punya PHR 960. Yang ni PHR yang baru. So macam tadi lah, bila dapat angka 2 ni boleh compare lah yang baru 960, yang lama 1,003. So nampak kan siapa kecil kan? Yang baru kecil. Baru kecil daripada yang lama bermaksud kamu akan dapat hasil. Dengan pengurangan peruntukan hutang ragu. So tolaklah. 1,300 tolak dengan 960, maka kamu dapat hasil 340 lah. Okay, hasil dia sama dengan 1,300 tolak dengan 960 dapat hasil bertambah 340. Okay, itu soalan nombor 30. Selalu buat, alamak boleh keluar macam nama aku, insyaAllah kamu akan boleh buat lah. Okay, yang ni pula soalan ni bagi PKK awal dan akhir. Pada 31 Disember 2015, senilai 10%, kaedah baki berkurangan. Dia berapakah T? Okay, so kamu kena guna rumus SNT je lah. Ini senang lah, cuba kamu tengok. Kos tolak SNT bermaksud yang pada 1 Januari pun dia dah bagilah. Yang ni adalah nilai buku sebenarnya. Nah, yang 27,000 dah adalah nilai buku pada awal tahun. Jadi kalau kamu nak kira pun sebenarnya boleh ambil terus lah. 10% terus kamu darab dengan 27,000. Sebab apa? Yang ni dah pun nilai buku. Ataupun kalau yang buat cara biasa, kamu buat 10% darab
30,000 tolak 3,000 lah. Benda yang sama lah kan. So kamu akan dapat jawapan dia adalah C lah. Sebab apa? Yang baru ni dapat apa? Cuba tekan tengok. Yang baru ni kamu akan dapat 2,700. Kan dia tanya T ya. So sini 27, sorry, yang baru tahun semasa dapat 2,700. Kamu kena tambah balik dengan 3,000. Baru dapat SNT yang terbaru ke 5,700. Okay, ni yang lama 3,000 awal tahun. Kamu kena tambah balik dengan yang kita baru dapat untuk tahun semasa. So jawapan dia 5,700. Okey, yang ni soalan teori. Dia walaupun dia bagi angka-angka tu, cuma ditanya sebab apakah berlakunya susut nilai. Kan sebab berlakunya susut nilai, jadi C lah. Berlaku kerosakan fizikal dan keusangan. Berlaku kerugian dalam perniagaan tidak ada kena-mengena dengan nilai aset. Kos perbaikan tidak ada kena-mengena dengan sud nilai. Belanja perniagaan pun tidak ada kena-mengena. Okey, nombor 33. Di manakah komisen belum terima? Dicatat. Okey, komisen belum terima tu adalah aset semasa. Aset. So, aset catat dalam PKK lah. Yang tu lah soalan 33. Senang. Okey, nombor 34. Akaun manakah yang mempunyai baki kredit? So, kredit ni faham tiga apa basically ada LEH dengan beberapa kontra sahaja. So, kamu tengoklah. Dia bagi ni, akaun ambilan ni debit. Kan dia kontra E. Dia duduk sebelah debit. Sewa dibayar, belanja dia sebelah debit. Insurans prabayar adalah aset, dia sebelah debit. So, jawapannya adalah D lah. Liability semasa memang berada di sebelah kredit. Okey, bab 8 tak banyak dah. Okey, soalan nombor 35. Yang manakah tersalah catat? Okey, yang pertama sekali tengok di bawah aset semasa. Gaji prabayar, betul aset. Kadar bayaran belum bayar ni salah. Ni adalah liability semasa. Nanti kita check lagi yang bawah LS pula. Sewa belum bayar, betul. Memang liability. Faedah diterima belum terperoleh pun betul. So, jawapan dia adalah kadar bayaran belum bayar. Okey, yang ni pula soalan nombor 36. Yang ni dia minta kamu kira sewa diterima yang sebenar. Maksudnya dia suruh kamu buat pelarasan soalan ni. Dia bagi sewa belum terima awal dan akhir, sewa diterima belum terperoleh awal dan akhir. Kemudian dia ada angka yang kita terima dalam buku tunai sebab dia sebut dengan cek ni. So kita buat pelarasan. So nak jawab soalan ni dua cara lah. So yang pertama boleh buat cara ledger. Okay, sewa belum terima ni adalah aset semasa. Sewa diterima belum terperoleh adalah liability semasa. Okay, kalau buat cara ledger, macam kita dah buat tajuk rekod tak lengkap tu, kita buka balik akaun sewa. Kan, sewa ni, kita buka ledger kosong. So, yang mana aset? Sewa belum terima aset. Jadi, baki awal aset berada di sebelah debit, 150. Kita silangkan baki akhir. So, baki akhir dah 350. Ini sebab aset lah. Ini aset, dia duduk sebelah debit. Sewa diterima belum terperoleh, dia tu adalah liability. So, baki awal liability sebelah kredit, 300. Kita pun silangkan baki akhir, 550. Okay, itu kita masukkan baki awal dan baki akhir gunakan kaedah ledger. Kemudian kita tengok angka dalam buku tunai ni. Ni kita ni sewa diterima. Maksudnya sewa ni sewa hasil. Jadi angka 1450 tu adalah angka sebelah kredit. Hasil bertambah kredit. Ini yang sebenarnya yang kita tulis apa, butiran bank tu. Jadi kamu nak kira sewa yang sebenar, maksudnya yang angka imbang kat tengah-tengah ni lah, yang sebelah debit ni ada angka imbang. Itu yang kita kata sewa sebenar lah. Jadi yang ni yang butiran akaun untung rugi. So kamu ambil lah kredit tu tambah, dapat 2,100, tolak dengan 150, tolak dengan 550, kamu akan dapat akaun rugi dah 1,400. Okay, itu kalau kamu buat kaedah ledger. Okay, ni cikgu nak tunjuk pula kaedah yang formula. Kaedah formula. Okay, cikgu ajak kamu dulu hafal pelarasan tambah tolak kan. Prabayar, belum bayar, belum terima, belum terpulih kan. Kamu dah tahu kan.
tanda yang akhir kita songsangkan yang awal macam cikgu nak ajar dalam kelas tu. Okey, sewa belum terima, kalau akhir dia kalau ikutkan kita kena tambahkan dia hasil tahun semasa. So tambah yang belakang, yang depan kamu songsangkan ditolak. Sewa diterima belum terperoleh, hasil belum terperoleh, dari segi pelarasan yang belakang kamu kena tolak sebab tu hasil tahun depan. So bila tolak yang belakang, yang depan kamu songsangkan dia jadi tambah. So bila kata nak buat cara pengiraan, kamu start dengan angka buku tunai 1450 tolak 150 tambah 350. Betul, ambil yang bawah pula. Tambah 300 tolak 550. Itu cara formula. Dapat jawapan samalah 1400. Kira tu soalan nombor 36. Soalan nombor 37. Yang ni pun senang saja sebenarnya. Dia minta akaun mana yang betul, kamu nak kena pilih akaun insurans buat pelarasan. Okey, dia bagi insurans 2000. Insurans ingat belanja ni belanja. Okey, betul dia bagi butiran berikutnya insurans prabayar. Okey, prabayar pelarasan nak kena buat apa? Pelarasan kamu nak kena tolak. Jadi bila belanja, insurans tu belanja, maksudnya catatan 2000 ni belanja bertambah dia mesti berada di sebelah debit lah kan. Belanja bertambah dia akan debit. So kamu tengoklah jawapan mana yang 2000 tu sebelah debit. Yang mana yang ada sebelah kredit butiran 2000 tu memang salah lah. Jadi yang confirm salah jawapan C dengan jawapan D. Jawapan A dengan B masih ada lagi kan, bank dengan bank 2000. Okey, ni belanja. So nak tolak belanja bermaksud butiran prabayar ni mesti rekod sebelah kredit. Sebab kamu nak tolak belanja ni, nak buat tolak belanja. Jadi tengoklah yang butiran insurans prabayar yang kredit adalah jawapannya A. Yang ni salah sebab perasaannya duduk sebelah debit. Nah, yang ni nak tolak belanja. Okay, tolak belanja bermaksud, yang ni betul lah sebelah kredit. Kemudian ni angka imbang lah untuk rugi. 2000 tolak 200 dapat angka imbang untuk rugi 1800. Okay, itu soalan nombor 37, memilih ledger yang betul untuk buat pelarasan. Okay, next sikit lagi. Soalan bab 8, saya kita tengok bab 9 pula. Okey, maklumat berikut dipetik dari buku Malik Auto yang menjalankan perniagaan membaiki kereta. Okey, alat-alat kecil 350210. Okey, alat kecil telah dibeli. Yang ni nampak tak? Cerita soalan ni macam nak buat selalu lah kan. Awal tambah beli tolak akhir. Sangat senang. So, beli ni 430 tambah. Awal 350, akhir tolak 210, dapat jawapan D. Nah, soalan-soalan macam ni patutnya insya-Allah boleh tangkap lah, boleh buat. Okey, soalan nombor 39. Pelarasan yang betul. Cik Ahmad telah menyewa kedai dengan sewa bulanan 4,000. Sewa bulanan, 4,800. Pada akhir tempoh yang berakhir 31 Disember, sewa yang telah dibayar 4,400. Okey, ini sewa yang telah dibayar. Maksudnya itu yang butiran bank lah. Jadi ni soal buat pelarasan. Maksud dia kamu kena tengok lah. Apa ni, nak tengok berapa ringgit sepatutnya yang kita kena bayar sepatutnya. Okey, cuba kamu tengok. 400 sebulan. 400 kalau kali 12 dapat berapa? 400 kali 12. Pasal apa kita kali 12? Kita anggap dia setahun lah. Sebab soalan ni dia cuma bagi tarikh akhir saja. Dia tak bagi bilakah Ahmad tu mula sewa. Dia macam cikgu abang selalu dalam kelas. Kalau dia tak bagi tarikh mula, baru kita anggapkan macam dia tu untuk 12 bulan. Jadi 400 kali 12 kamu akan dapat 4,800. Yang ni yang sewa yang sebenar yang dia kena bayar. Tapi yang dia baru bayar adalah 400. Maksudnya dia ada sewa belum bayar. Jadi jawapan dia adalah A lah. Sewa belum bayar, liability mesti di sebelah kredit. Dan kita kena tambah lagi akaun sewa sebanyak 400. Nak bagi cukup sebanyak 4,800. Okay, itu soalan nombor 39. Okay, soalan last untuk modul 8 ni.
catatan yang manakah yang betul. Okay, pelarasan insurans yang telah dibayar 2,400 tahun. Ini yang telah dibayar adalah sehingga 31 Mac. Okay, sehingga 31 Mac. Okay, 2,400 tahun. Jadi tengoklah, soalan kita ni berakhir pada bulan Disember. Jadi yang ni lah, yang belakang ni adalah prabayar lah. So prabayar sebanyak berapa bulan? Sebanyak 3 bulan. Kan? Januari, Februari, Mac. Sebab dia tamat Disember, so Januari, Februari, Mac prabayar 3 bulan. So berapa ringgit prabayar? Ambil balik angka tu lah, 2,400, kamu darab 3/12. So kita dapat 600. Okay, prabayar adalah RM600. So yang jadi belanja tolak baliklah 2,400 yang kita nak rekod sebagai belanja insurans tu. So kamu ambil balik 2,400. Kamu tolak 600, maka kamu akan dapat yang jadi belanja adalah 1,800. Okay, so belanja mesti berada di sebelah debit. Insurans prabayar adalah aset. Aset pun mesti berada di sebelah debit juga. Jadi pilih jawapanlah yang dua-dua debit. So jawapan dia adalah A. Okay, jawapan B salah, yang ni lah 600 tu salah. Jawapan C salah angka insurans, yang ni betul. Jawapan D, dua-dua salah lah. Okay, itu soalan 40 modul 8. Okay, ni pula lah modul 9. Bab terakhir untuk tingkatan 4. So nanti boleh standby lah, kamu boleh standby buat siap-siap jawapan modul 10 dengan modul 11 pula lah. Kita cuba habiskan bincang lah, walaupun yang masuk ni beberapa orang ni. Wah, kamu yang kata apa dapat secara primer lah. Dengar yang live. Okey, ni kita tengok soalan pembetulan kesilapan modul 9 tingkatan 4 last untuk form 4. Okey, jualan barang niaga 2,300 kepada Aisyah telah didebit dalam Asiyah. Okay, so kalau kita nak tengok catatan bergu, kamu cuba bina balik ledger. Asiyah dia kata, dia debit dalam akaun Asiyah 2,300. So yang ni yang silap ni. Dia kata telah didebitkan dalam Asiyah. So kamu buat ledger kecil ni, yang dia buat ni, ni yang dia buat. Asiyah dia pergi debit. Sebenarnya sepatutnya Aisyah. Kan sepatutnya dia masuk akaun Aisyah. So sekarang ni kamu buat pembetulan. So macam mana nak kosongkan balik Asiyah kamu kena kreditkan. So Asiyah nak kena catat sebelah kredit. Jadi kamu bergu balik ke akaun Aisyah 2,300. So yang ni dalam bentuk ledger. Kan Aisyah debit, Asiyah kredit. Nah, cari balik jawapan yang sama dalam bentuk journal. So inilah jawapannya B lah. Debit Aisyah, kredit Asiyah. Jadi itu jawapan nombor 1. So soalan ke-8 ni banyaknya kamu cuba bina balik yang salah dulu. Baru kamu detect macam mana nak buat pembetulan. Okey, yang ni. Belian barang niaga syarikat aman telah didebitkan ke akaun belian dan syarikat aman. Okey. Kalau ikutkan patutnya buat macam mana? Bila kita beli barang, debit belian. So yang ni betul. Akaun belian betul, debit belian. Patutnya akaun aman ni kita catat sebelah kredit lah. Debit belian, kredit syarikat aman sebab kita hutang. Jadi maksudnya jawapan dia yang ni lah. Dia cuma salah sebelah. Jadi bila salah sebelah, kita buat pembetulan dengan cara kita memotong yang salah ni, tanda tangan dan kita catat di sebelah yang betul. So jawapan dia adalah A. Yang jawapan B salah sebab akaun bank tak nak kena mengena. Okey, yang jawapan C salah sebab butiran ni apa angka kan 880 tu. Kemudian yang ni tak ada kena mengena lah akaun bank lah. Itu soalan 2. Soalan yang ketiga. Yang ni kesilapan ketinggalan urus niaga yang tidak rekod lah. So beli perabot secara kredit. Yang ni senang lah. Perabot kalau beli aset bertambah akan kita catat sebelah debit. Kita hutang kepada Zazura. Yang ni kita akan catat sebelah kredit. So debit perabot, kredit Zazura. Jawapan dia adalah B. Nah, senang saja yang ni. Soalan 4.
Kesilapan berikut dikesan. Cek 420 diterima kedai Moh telah direkodkan dalam kedai Wah. Patut kedai Moh tapi dia buat kedai Wah cek yang diterima. So macam cikgu tadi cuba bina balik yang dia buat tu. Kita cek. So kalau cek account bank lah, account bank. Patutnya Moh tapi dia masuk account Wah. Jadi dia cuma beritahu salah nama account. Bermaksud debit kredit tu belah yang betul. So kalau kita terima cek, bank kita akan debit kan. Ni catatan yang betul. Tapi tersalah account. Kalau ikutkan Wah tu kita akan kredit lah. Kan? Debit bank, kredit Wah. Cuma Wah tu salah. Patutnya masuk Moh. Ini silap. So nak kena buat apa? Buka balik Moh. So kita tutup Wah tu bagi kosong balik. 420 yang ni. Dan kita kredit balik akaun yang sepatutnya kedai Moh. So jawapan dia tengoklah pilihlah debit Wah, kredit Moh. Debit Wah, kredit Moh. Jawapan dia adalah A. Okey, itu soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Cukai jalan 3 buah kenderaan 4,500 telah salah catat dalam akaun kenderaan. Yang ini dipanggil sebagai kesilapan prinsip. Cukai jalan patutnya dia tu adalah belanja tapi dia pergi rekod sebagai aset. Ni dari segi nama kesilapan prinsip. Okey, tengok apa yang dia buat dulu. Dia kata cukai jalan bernilai 4,500 telah silap catat ke akaun kenderaan. Okey, dia buat macam mana? Kenderaan dia pergi masuk sebelah debit. Macam cikgu tadi lah, dia cuma habaq nama akaun yang salah. Jadi sebenarnya dia rekod sebelah debit lah sebab aset. Kalau dia faham konsep, aset bertambah dia debit. Belanja bertambah dia debit. Cuma dia tersilap masuk dalam akaun kenderaan. So yang ni salah. Dia kena keluarkan lah balik. So kena buka akaun cukai kenderaan. So yang kenderaan ni kena buang balik. So kenderaan kena kredit. Kena bergu balik ke akaun cukai sebelah debit. So cari balik. Debit cukai kenderaan, kredit kenderaan. Jawapan dia adalah A lah. Debit cukai, kredit kenderaan. Okey, itu soalan nombor 5. Soalan nombor 6. Yang ni kesilapan terlupa catat macam yang tadi juga. Senang je ni. Ambilan barang. No? Barang niaga, ambil. So macam biasa duk buat selalu lah. Kalau ambil barang niaga, kita akan kreditkan akaun belian ataupun di segi biasa kita kata belian kita akan tolak. So bila belian tolak kena kredit. Bila ambil untuk kegunaan keluarga maka yang ni kita faham sebagai ambilan. Ambilan bila berlaku kita akan catat sebelah debit. So jawapannya adalah D lah. Debit ambilan, kredit belian 180. Okey, soalan nombor 7. Okey, yang ni sebenarnya dia terbalik. Ini dipanggil sebagai kesilapan songsang. Sewa diterima ni adalah hasil. Dia bermaksud patutnya dia rekod belah ni. Patutnya yang sewa diterima tu duduk sebelah kredit. Bank ni patutnya duduk sebelah debit lah. Patutnya. Tapi dia terbalik kan. Dia buat debit sewa diterima, kredit bank. Macam dia banyak belanja, gunakan cek pula kan. So bila macam mana kamu nak repair, ingatkan cikgu pernah ajak dalam kelas dulu. Saya pernah buat kelas tambahan tajuk ni khas. Kesilapan songsang, kamu mesti letak angka dia 2 kali ganda. Kali pertama untuk kamu membatalkan yang salah ni sebab nak cancel balik. Kali kedua untuk kamu memasukkan angka yang sebenar. Kan, kali pertama ni untuk kita cancel yang salah. Yang angka kedua tu kita merekod di sebelah yang sepatutnya. So dari segi rumusan, angka ni kita faham masuk sebagai double lah. 760. So kita baca balik. Debit bank 760, kredit sewa diterima 760. So jawapan dia adalah A. Soalan nombor 8. Timbangan disediakan menunjukkan jumlah debit kredit seimbang. Okey ni, jumlah debit dan kredit seimbang. Maksudnya yang ni dipanggil sebagai kesilapan tidak ketara. Mungkin kita silap akaun yang sama jenis. Kan kita banyak belanja, kita masuk akaun belanja yang lain. Maksudnya dia nampak macam seimbang lah tapi silap, ada kesilapan. So jawapannya inilah, jawapannya A lah.
Angkutan masuk ni belanja, kita pergi rekod ke dalam angkutan keluar. Angkutan keluar pun belanja. Dia still duduk sebelah debit juga. Kan cuma salah rumah. So dia akan nampak macam balance jugalah. Okay. Jawapan B, pasal apa tak boleh terima. Belian barang niaga secara tunai telah tertinggal dari akaun belian. Yang ni yang kredit ada. Yang debit yang tak rekod. So bila debit tak ada, memang tak seimbang lah dia punya imbangan lugah. Yang C pasal lah, jualan tunai telah dikreditkan ke kedua-dua. Dua-dua catatan masuk sebelah kredit. So akan sebelah kredit akan jadi lebih besar berbanding sebelah debit. So tak balance. Okey, yang ni pula jawapan D pasal salah. Satu akaun masuk 500, satu akaun lagi masuk 5,000. Memang salah lah. Memang tak seimbang langsung lah. Angka tak sama lah. So jawapannya adalah A. Okey, nombor 9. Yang manakah kesilapan yang tidak ketara? So pilih yang tadi lah, yang ni lah. Beli alatan pejabat. Okey, beli alatan pejabat. Ni aset. Kalau kamu beli pun memang masuk sebelah debit kan. Kemudian dia kata direkodkan ke dalam akaun belian. Belian pun dia belanja. Betul dia tak sama jenis kan. Tapi dia bila berlaku pun kita akan catat sebelah debit juga. So nampak balance lah. Okey. Jawapan A macam tu lah. Gaji hanya ada dalam buku tunai. Akaun gaji tak masuk. Sengit sebelah. Diskaun diberi masuk dalam akaun diskaun terima. Ni, yang ni belanja pergi masuk akaun hasil. Memang tak sama lah. Sengit sebelah lah. Yang ni pula angka tak sama. 255 satu akaun, lagi satu akaun 225. So jawapan dia adalah D. Okey, ni soalan yang mudah. 10 ni. Kerana akaun merekod bayaran 810. Okey, keratan cek ni ke angka cek tu yang tulis cek ini. Kalau kamu ingat lagi lah nak baca keratan cek, nilai cek tu adalah pada item cek ini. 801. Patutnya, tapi kerana akaun telah merekod 810. So yang salah adalah amount. Okey, kesilapan amount. Soalan nombor 11. Kedai Berjaya Perabot membeli barang 1540 dari kedai syarikat Amin. Okey, so kita tengok apa yang dia buat. Barang niaga. Maksudnya akaun belian lah. Okey, akaun belian. Kemudian hutang syarikat Amin. So akaun kedua syarikat Amin. Angka yang ni 150% angka yang betul. Tapi dia kata telah direkodkan sebagai 1450. Yang ni angka yang masuk dalam ledger. So 1450 akaun belian debit, akaun Amin kredit. Kita tengok angka. Angka 1450 ni terkurang. Kan? Terkurang daripada angka yang sepatutnya. So maksudnya bila dah buat pembetulan, akaun belian kena masuk lagi sebelah debit lah nak bagi cukup. Akaun Amin pun kena masuk sebelah kredit, nak kena tambah lagi kan. So berapa ringgit yang tak cukup? RM90 lah tolak kan. 1540 tolak 1450 kamu dapat RM90. So nak kena tambah lagi masing-masing sebanyak RM90. So baca balik lah. Debit belian, kredit Amin, jawapan dia adalah D. Okay, last one. Berniaga yang tidak dicatatkan dalam nama buku ni pun macam tadi juga kan. Nampak tak soalan ni naik 2 kali. Cuma tukar nama, tukar angka ya kan. Beli perabot. Perabot bertambah, debit. Secara kredit, kedai perabot Lim. ABB bukan dagangan, liability bertambah, kita kredit. So debit perabot, kredit kedai perabot Lim. Okey, selesailah kita punya perbincangan untuk modul 8 dan modul 9. So tajuk tingkatan 4 dah selesai bincang dengan kamu.